Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Nama aku Alif. Hari ni aku nak start satu channel ataupun season ataupun course untuk belajar teknik-teknik buat video secara mudah. So, aku akan go for the basic and then apa benda yang kita kena tahu untuk start buat video ataupun belajar untuk buat video. Semuanya ada 8 tajuk ataupun dia punya bahagian-bahagian dia. So aku akan go satu by satu tajuk and then korang boleh start follow and then mungkin boleh start implement dalam projek video korang yang akan datang lah. Okay, untuk bahagian pertama adalah first aku nak ajar korang dia punya basic knowledge pasal setting kamera ataupun sesebuah kamera, apa yang korang kena tahu. Yang kedua adalah tentang lens. So dua benda ni agak penting sebab dia termasuk dalam equipment ataupun benda yang sangat penting atau perlu ada untuk korang start untuk buat video. Lepas tu kita ada topik yang ketiga, kita ada setting untuk sebuah kamera tu. Lepas tu kita akan belajar buat composition, angle, macam mana angle tu mempengaruhi sesebuah video tu. Lepas tu kita akan belajar sama-sama untuk pakai natural light ataupun pakai artificial light. So lighting tambahan lah. So let's say kalau dekat luar ataupun kita kurang bajet, macam aku sekarang ni, hari ni aku tak ada pakai artificial light. Aku hanyalah pakai window light ataupun natural light daripada tingkap kat tepi ni. Lepas tu kita akan belajar sikit tentang software and then teknik penggunaan tripod, monopod ataupun benda-benda lain yang membantu kita untuk menghasilkan video dengan lebih baik. And then aku akan juga masukkan sikit ataupun selitkan sikit tentang business term lah. So macam mana kita boleh buat duit dengan buat sesebuah video, penghasilan sesebuah video. Okay? Sedikit pengenalan bagi yang baru nak kenal. Okay, hai, selamat datang. Nama aku Alif, orang panggil Alif ataupun tak kisahlah kan, bro-bro pun okey. Dah 33 tahun dan aku stay dekat Kelang. Okay, tujuan aku buat video macam ni sebab at least yang baru nak mula ataupun baru nak belajar buat sesebuah video ni tak adalah tersalah beli barang, lepas tu at least dapat knowledge yang bagus lah. Aku tak ada belajar dekat mana-mana. Aku hanyalah tengok YouTube ataupun aku tanya orang. So dengan knowledge yang aku ada ni, walaupun tak banyak, dan aku nak share dengan korang. So hopefully korang pun boleh buat video yang korang nak lah. Tak kisah untuk kerja ataupun hobi, untuk social media, untuk korang punya business, tak kisah. So dia punya basic adalah sama, tapi korang punya kreativiti tu yang membezakan lah, membezakan video korang dengan video-video yang lain. Okay, untuk topik yang pertama adalah pengetahuan basic and then peralatan ataupun body sesebuah kamera lah. So sebelum kita teruskan, aku nak tanya dengan korang. Korang kena tanya diri sendiri, korang nak menghasilkan video tu untuk apa? Untuk hobi korang ke? Untuk kerja? Untuk korang fokus untuk apa? Untuk sport, event, travel, benda-benda macam tu memainkan peranan untuk kita pilih sesebuah kamera. Lagi satu, aku nak tambah sikit, berapa bajet? So korang pun yelah, setiap orang dia punya bajet adalah berbeza-beza. Kalau ada rezeki lebih, mungkin boleh beli yang terus better. Kalau korang tak berapa nak ada bajet sangat macam aku, so boleh start slow-slow kamera yang sesuai untuk korang punya target. So dekat market ada Canon, ada Nikon, ada Fujifilm, ada Panasonic, ada Sony,
ada Olympus, banyak jenis kamera yang ada dekat market. Tapi kalau boleh, pilihlah kamera yang agak popular ataupun senang kita nak cari. So kita nak belajar pun boleh kita tengok dekat YouTube, banyak orang buat tentang sesebuah kamera tu kalau dia dah famous. And then kalau kita dah beli, in case ada problem, ada apa masalah pun senang untuk kita pergi repair. Sebab yalah, kalau lagi ramai orang pakai, so lagi banyak dekat market, and then lagi ramai, lagi banyak kedai-kedai yang ada untuk servis-servis kamera korang lah. Kalau boleh pilih kamera tu biarlah selesa ataupun mudah untuk korang guna. So macam contoh Sony, mungkin ramai yang suka sebab dia ada grip dia yang agak besar. Okey, aku nak tambah satu lagi. Kalau korang nak beli kamera tu, sebuah kamera, kalau boleh pilihlah kamera yang selesa dan senang untuk korang gunalah. Yang biasa, dan aku pun rasa korang tahu, kalau Canon dia punya grip dia besar, so senang nak pegang, selesa. Takut nak jatuh ke apa ke, susah lah sebab dia punya grip dia besar. Tapi untuk Canon ni pun dia banyak line up dia. Mungkin yang untuk beginner ataupun untuk yang agak affordable, yang budget sikit, dia punya grip dia kecil, body dia kecil. So bergantung korang punya preference lah, ataupun korang punya nak yang jenis macam mana. And then kalau boleh, dia punya menu dia yang senang korang faham. So kalau dah lama guna, then tak ada masalah. Kalau baru-baru nak guna, and dia punya menu tu kalau boleh yang senang korang faham, senang korang ingat. Antara kamera yang aku boleh cadangkan yang senang dia punya menu dia adalah Canon, and then mungkin satu lagi Fuji, which is yang aku guna untuk rekod sekarang ni lah. Kita boleh cakap pasal industri punya standard lah. Kebanyakan kamera dah datang dengan Full HD, maksudnya 1080 sekali 1920, ataupun ada juga datang dengan 4K. Tapi kadang-kadang klien ataupun kita sendiri pun tengok dekat handphone. So bagi aku 4K tu adalah subjektif. Kalau ada budget, then belilah kamera yang ada 4K. Kalau tak ada, 1080 ataupun Full HD pun dah cukup untuk kita. Sebab mostly klien pun akan tengok dekat handphone je. So resolution handphone pun jarang yang ada 4K. And then lagi satu, setting kamera ataupun dia punya features dia, ada yang boleh buat slow motion 50 frame per second, ada boleh buat sampai 100 frame per second lagi slow. Tengok pada korang punya penggunaan ataupun keperluan dah. So kamera yang standard dekat market sekarang pun terbagi kepada dua. Ada yang jenis full frame, maksudnya dia punya kat dalam ni ada sensor dia. Kalau yang ni kita panggil sensor full frame. Besar sikit. Ada lagi jenis-jenis sensor kita panggil APS-C ataupun crop sensor. Yang tu dia punya sensor dia kecil sikit. Dari segi sensor pula, dia memainkan peranan untuk overall performance ataupun kualiti sesebuah kamera lah, untuk menghasilkan video ataupun gambar yang lagi cantik lah, selain pada lens yang memainkan peranan yang agak besar juga. Antara contoh-contoh kamera yang full frame yang tengah hot dekat market adalah salah satunya daripada Canon, EOS R, EOS RP, yang aku ada sekarang ni EOS R6, R5. Lepas tu kita ada juga daripada Sony, kita ada A7 III, kita ada A7S III, kita ada A7 Mark IV, A7 IV. Banyak jenis, korang boleh google je. Untuk APS-C pula, aku recommendkan mungkin boleh try kamera daripada Fujifilm. So Fujifilm ni datang dengan dua sensor saja. Satu adalah medium format, satu lagi adalah APS-C ataupun crop yang macam kita cakap tadi lah. Canon pun ada, Sony pun ada, tapi dia punya high end dia adalah full frame lah. Daripada kita ada full frame, kita ada crop sensor, kita ada medium format. Last and not least, kita ada juga kamera yang kita panggil micro four third. Micro four third tu sensor dia lagi kecil daripada crop sensor, tapi
dia tak adalah sekecil macam kita punya handphone. So kalau korang tengok handphone korang tu dah cun sangat dia punya video ataupun gambar, yang ni atas lagi. Tapi sensor salah satu faktor yang buatkan gambar ataupun video korang cun lah. Tapi ada lagi banyak benda-benda lain. Lens mainkan peranan, dia punya processor, lighting, semua tu kita akan belajar. Kita akan share untuk dekat topik yang lain lah. Ada juga yang tanya, bro, kalau pakai point and shoot kamera ataupun action cam kamera, boleh ke buat video? Boleh juga, tapi untuk professional punya use, normally kita akan pakai kamera jenis macam ni, ataupun yang paling high end adalah cinema punya kamera lah. Untuk video, untuk point and shoot ataupun GoPro, jenis-jenis macam action cam tu pun boleh. Tengok pada tempat yang sesuai lah. So kadang-kadang jenis-jenis kamera macam ni besar tak boleh nak masuk air, yang tu boleh masuk air, dan kualiti dia pun agak okey, cumanya dia adalah kurang dia. Mungkin tak nampak lagi sharp, dia punya bokeh. Lepas tu dia punya, kalau kat tempat gelap dia tak perform sangat. Benda-benda macam tu membezakan antara kamera yang profesional punya ni ataupun kamera action cam lah. Untuk hobi, kalau korang tengok video ni, kalau korang nak belajar untuk hobi pun sama je, dia punya basic dia. Korang boleh pergi try first action cam, aku recommend. Okay, tak pun point and shoot. Mungkin contoh daripada Canon G7X ataupun Sony pun kita ada untuk point and shoot. Kalau tak, pergi try GoPro dulu, at least dah tahu basic, and then mungkin ada rezeki barulah korang start invest untuk beli kamera-kamera jenis macam ni lah untuk penggunaan korang. Untuk hobi bagi aku, tak perlu high end sangat dia punya spek, as long dia memadai untuk korang punya style. Ada orang suka buat slow motion, ada orang suka buat vlog, ada orang suka buat macam talking head macam ni. Sometimes kalau benda-benda yang talking head macam ni, kalau boleh nak kamera yang ada flip screen, so korang boleh tengok, boleh review korang punya composition, lighting, apa semua jenis-jenis macam ni lah. So yep, belanja sikit asyik. Okay, yang ni jenis macam flip screen lah, so senang untuk korang tengok. Ada juga yang jenis tak suka flip screen sebab dia flip ke tepi. Okay, ada juga yang jenis suka buka dekat tengah aje. So benda-benda macam tu bergantung kepada jenis-jenis keperluan. So kalau korang mainly beli kamera atau belajar nak buat video ni untuk vlog, then kalau boleh cari yang jenis macam ni lah. Senang untuk korang tengok korang punya composition, korang punya background, benda-benda macam tu lah. Okay, bonus tip, last and not least, kalau korang baru nak starting, aku recommend beli dulu yang barang-barang use ataupun barang-barang second hand untuk barang-barang kamera ni, in case kalau korang rasa tak sesuai ke apa ke, then boleh jual balik, ataupun mungkin boleh saving sikit dari segi korang punya budget. Okay, yang aku recommend dekat KL pun banyak, dekat PJ pun banyak. Mungkin aku bagi link dekat sini, korang boleh refer kedai-kedai tu. Antara contohnya dekat Times Square ada banyak, KL DSLR pun ada, dekat PJ. Yang tu korang boleh refer, korang boleh pergi kedai, boleh cuba, dan boleh dapatkan advice daripada seller dekat sana lah. Kalau korang tak banyak knowledge lah, aku tak recommend korang beli online. So benda-benda macam tu, kalau boleh jumpa direct, try, then okay. Kalau korang tak berapa faham sangat dan baru nak starting, bagi aku better beli kat kedai. So korang beli tu barang-barang yang agak terjamin lah, sebab ada receipt daripada kedai, and then korang boleh tanya direct dekat owner ataupun seller dekat kedai tu, apa dia punya lebih dia, apa dia punya kurang dia. So bagi aku benda-benda macam tu at least boleh menyelamatkan korang daripada kena tipu. Untuk video kali ni, setakat ni saja aku share dengan korang. Untuk next time, insyaAllah kita jumpa lagi. Aku akan terangkan juga tentang lens sesebuah kamera, kenapa ia adalah penting. Sometimes sampaikan orang cakap lens lagi penting daripada
body camera. Kenapa? So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum and then peace out.